Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们，早上好！ Puji nama Tuhan, sekalipun kita ibadah di rumah, tapi kita tetap bisa beribadah. 虽然我们要感谢主的恩典，因为虽然我们在家里敬拜上帝，但是我们仍然能够敬拜上帝。 Saya sungguh berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi tubuh yang sehat. 我很盼望在众弟兄姐妹你们有健康的身体。 Dan Bapak Ibu Saudara bisa tetap berkonsentrasi beribadah sekalipun di rumah masing-masing. 虽然我们在家里，我盼望大家也能够专心的来敬拜上帝。 Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. 今天我们要思想主的话。 Namun sebelum kita membaca bagian Alkitab yang akan kita renungkan, 当我们还没有读上帝的话语，我们还没有思想上帝的话语之前， sekali lagi kita menghampiri Tuhan di dalam doa. 我们进入祷告。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Sekali lagi kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. 我们再一次的来到你的面前， Oleh karena kami tahu keterbatasan kami. 因为我们承认我们的有限， Dan kami juga memahami bahwa saat yang terindah itu adalah saat kami duduk di kaki Tuhan dengarkan sabdanya. 我们知道那最美好的时候，就是我们坐在你的脚下来听你的话。 Oleh karena itu biarlah Engkau saja yang menguasai hati dan pikiran kami. 巴不得你来控制我们的一切的思想，我们的心， Supaya hati dan pikiran kami boleh tertuju kepadamu. 让我们的心、我们的思想专注在你的身上。 Khususnya kepada firman Tuhan yang kami akan renungkan bersama. 特别是我们今天早上要思考你的话语， Biarlah firman-Mu boleh meneguhkan iman kami. 巴不得你的话能够坚固我们的信心， Memberikan kekuatan kepada kami. 你给我们有力量， Melewati masa-masa yang sulit pada saat ini. 过着这个最困难的时代里， Supaya kami semua sebagai anak-anak-Mu boleh tetap berdiri teguh atas iman kami. 让我们每个做你的儿女，我们能够站立在我们的信心上， Agar kami semua boleh meletakkan pengharapan kami hanyalah kepadamu. 让我们的盼望专注在你的身上。 Berikanlah pertolongan kepada hamba-Mu dan juga yang menerjemahkannya. 主啊，你使用帮助你的仆人以及翻译的， Pakai kami berdua menjadi alat berkat-Mu ya Tuhan. 借着我们两个人能够成为众人的祝福， Sehingga kebenaran firman Tuhan sungguh boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarnya. 让你的话语能够成为听众们。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，谢谢你。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 我们将祷告靠主耶稣基督名求的， Amin. 阿门。 Saudara, tema yang akan kita bahas hari ini adalah Tuhanlah Gembalaku. 今天我们要思想的题目就是耶和华是我的牧者。 Tentunya saudara tahu kira-kira dasar firman Tuhan itu dari mana? 我们相信在座的弟兄姐妹，你们知道这个经文是记载在哪里？ Betul sekali, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 23. 我们要思想的经文是在诗篇第23篇， Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 从第1节到第6节。 Dan akan dibacakan oleh Penatua Rustam dalam bahasa Mandarin saja. 我单单用中文圣经来念。 Silakan. 耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我到可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油膏了我的头，使我的腹背满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我却要住在你耶和华的殿中，直到永远。 Saudara, Mazmur 23 adalah Mazmur yang sangat terkenal. 亲爱的弟兄姐妹，诗篇23篇是一个很出名的诗篇。
Bahkan mungkin sekali Mazmur 23 ini adalah bagian yang lebih dikenal oleh kebanyakan orang Kristen daripada bagian Alkitab yang lain. 甚至我们知道许多基督徒，他们更知道这个诗篇23篇比起其他的经文。 Dan bahkan banyak orang Kristen yang menghafal Mazmur 23 ini. 甚至于许多基督徒，他们已经把这个诗篇23篇把它背下来。 Sehingga Mazmur 23 ini sangat akrab dengan kita sebagai orang-orang percaya. 这样诗篇23篇跟很密切的关系，对我们已经相信主的神。 Nah, saudara, Mazmur ini dimulai dengan sebuah metafora, 这个已经23篇开始， yaitu sebuah lukisan sebagai satu persamaan, 就是它的图画是跟一样的， di mana diawali dengan Tuhan adalah gembalaku. 就是开始是耶和华是我的牧者。 Saudara, kita perlu tahu latar belakang dari penulis Mazmur ini, 我们要知道这个写诗篇的作者的背景， yaitu Raja Daud, raja terbesar dari Israel. 就是在以色列最伟大的这个国王就是大卫。 Namun sebelum dia menjadi raja, Daud adalah seorang yang mengembalakan domba-domba milik papanya. 但是当他还没有成为国王的时候，他是牧养他爸爸的羊群。 Dan di dalam dia mengembalakan domba-domba itu, dia sangat paham betul apa peran dan fungsi daripada seorang gembala. 在他牧养这个羊群当中，他知道他应当扮演的角色。 Itulah sebabnya dia menempatkan dirinya dalam penulisan ini bukan lagi sebagai gembala, tapi sebagai domba. 但是在写这个23篇的时候，他不是成为一个牧人，乃是成为羊群。 Dan ini untuk menggambarkan relasi antara Tuhan dan anak-anaknya. 就是描写着上帝以及他的儿女们。 Daud tahu betul bahwa dia harus memberi makan kepada domba-dombanya. 他知道他应当喂养这个羊群，给他们吃饭。 Dia juga mempunyai pengalaman bahwa membawa domba-domba itu untuk mencari padang rumput yang hijau. 他也有经验带这个羊群到可安歇的这个青草地上。 Seringkali juga melewat lembah-lembah yang gelap, lembah-lembah yang ada ancaman bahaya bagi domba-domba ataupun bagi dirinya sendiri. 虽然多少时候我们行过这个死荫幽谷，对这个羊群有一些的威胁，或者对那个牧羊人。 Oleh karena di lembah-lembah itu sinar matahari itu tidak sampai masuk dengan begitu terang, ada kegelapan. 因为在山谷中，这个太阳的光不能够照在里面，在里面很黑暗。 Bisa saja ada penyamun-penyamun yang ingin merampok akan domba-domba kepunyaannya. 有可能这个强盗要来抢他的这个羊群， Atau juga binatang buas misalnya serigala ataupun singa atau binatang beruang dan binatang buas yang lain. 或者有野兽，很凶的野兽或者狮子，他要来吞吃这个羊群。 Maka sang gembala itu harus melindungi domba gembalaannya. 这个羊牧者要好的来保护这个羊群。 Dan dari sinilah pemazmur Raja Daud ini memberikan satu gambaran yang sangat indah. 在这里这个大卫王描写出很美好的图画， Bahkan sangat akrab antara Tuhan dan sang pemazmur yang menempatkan dirinya sebagai domba. 就是说上帝以及这个作者有密切的关系。 Apa artinya memiliki Tuhan sebagai gembalanya? 我们什么叫做上帝是我们的牧者呢？ Inilah yang akan kita pikirkan bersama-sama pagi hari ini. 今天早上我们要好好来思想这个题目。 Nah, saudara, kalau kita membaca kalimat pertama Tuhan adalah gembalaku, 就是我们看耶和华是我的牧者， maka kita bisa menyimpulkan bahwa gembala itu haruslah secara pribadi. 就是说我们这个牧者就是我们自己。 Dalam satu pengertian bahwa saya harus percaya kepada Tuhan secara pribadi. 就是说我要完全相信对上帝，我世人要好好的来相信
上帝 Saya tidak mungkin percaya hanya karena orang tuaku percaya Tuhan. 我不是说我相信是因为别人相信， Saya juga tidak mungkin percaya Tuhan hanya karena anak-anakku percaya Tuhan. 我相信上帝，并不是说我的孩子也是相信上帝， Tetapi saya pribadi harus percaya pada Tuhan. 但是我世人我自己，我要相信上帝。 Itulah sebabnya saya ingin berkata kepada saudara-saudara sekalian, saudara harus percaya kepada Tuhan secara pribadi. 为着这样，我要告诉大家，我们要相信上帝，我们自己要相信上帝， Itu adalah keputusan pribadimu 这是我们自己所做的决定， yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan orang tua atau anak-anakmu, 完全跟我们的父母亲、跟我们的孩子没有什么关系， tetapi berkaitan antara dirimu dan Tuhan itu sendiri. 就是我们自己以及我们的上帝。 Di sisi yang lain, saudara, 在另一方面呢， ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi anak-anak Tuhan. 当我们相信上帝的时候，我们就成为上帝的儿女。 Dan Tuhan itu akan menggembalakan dirimu juga secara pribadi. 上帝也是亲自要牧养你， Artinya pribadi demi pribadi ada di dalam pengembalaan Tuhan yang Maha Kuasa. 就是我们与上帝的牧养当中，在上帝蛮有权柄里。 Tuhan itu tidak sama dengan manusia. 上帝与人是不一样的， Dia adalah Allah yang tidak terbatas. 上帝是无限的， Sehingga domba-domba gembalanya tidak satupun luput dari pengembalaannya. 就这样没有一个羊群，他所牧养的羊群能够离弃他。 Itulah yang membawa satu keyakinan dalam diri Daud sebagai yang menuliskan Mazmur ini. 就这样成为这个诗篇的作者大卫有这样的信心， Sehingga dia dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 就是他说耶和华是我的牧者，我必不至于缺乏。 Perkataan ini seringkali menimbulkan konotasi bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan pasti berkelimpahan materi. 就是说，多少时候我们有这样的思想，我们成为上帝的儿女，在物质上我们就一定蛮有很多的。 Gambaran seperti ini mungkin menimbulkan kesan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita tidak ada masalah apa-apa. 我们成为上帝儿女，我们以为我们一帆风顺，完全没有发生什么问题。 Apalagi ketika kita masuk kepada ayat 2 dan ayat yang ketiga. 特别是我们进入到第2节跟第3节， Bagaimana dia menggambarkan bahwa gembala itu akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. 他使我躺卧在青草地上， Artinya makanan itu berkelimpahan. 就是我们的事物是很丰富有余的， Tuhan sebagai gembala itu akan memimpin aku ke air yang tenang. 就是上帝成为牧者，他要带领 Sehingga 我们到可安歇的水边， aku tidak akan merasa haus di sana. 我就在那边不会感到口渴。 Tetapi di dalam ayat yang ketiga, saudara, 但是在第3节， pemazmur mengungkapkan bahwa ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。 Ayat 3 ini adalah ayat yang penting. 在第3节是很重要的一节经文， Sehingga kita boleh menyimpulkan bahwa Tuhan itu yang menyegarkan jiwa, 就是说上帝能够叫我们的灵魂苏醒， atau yang menyegarkan dahaga jiwa saudara dan saya. 就叫我们不至于口渴。 Bagaimana dia menyegarkan kehausan jiwa saudara? 怎么样他能够灵魂我们得到苏醒呢？ Bahkan ada yang menerjemahkan sebagai memulihkan jiwa kita. 就是说有的人让我们的灵魂再次的恢复。 Maka saudara, kita boleh melihat bahwa gembala yang baik itu adalah gembala yang memberi kepuasan. 就是好牧人要来满足给我们， Kepuasan yang macam apa, saudara? 要在哪一方面能够满足我们呢？ Hari ini begitu banyak orang mencari kepuasan di dalam hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan kepuasan bagi jiwanya. 这个时候，很多人去找一些可以满足他的，但是他不能够找到真正的满足。 Bukankah hari ini orang terus berjuang cari uang supaya dengan banyaknya uang dia bisa merasa puas? 这个时候，很多人拼命去赚钱，他赚到钱的时候，他就感到满足吗？
atau dia akan mencari hiburan-hiburan yang bisa memberikan dia kepuasan. 或者他去找一些的娱乐，叫他能够得到满足。 Sehingga orang menempuh perjalanan-perjalanan mungkin keliling dunia supaya jiwanya bisa puas. 甚至有些人周游世界，让他的感到很满足。 Tetapi saya ingin bertanya kepada orang-orang yang bersangkutan. 但是我要请问这些人， apakah engkau mengalami kepuasan? 难道你已经满足了吗？ Apakah jiwamu yang dahaga itu telah dipuaskan? 难道你口渴的心灵得到满足了吗？ Dengan hiburan, dengan jalan-jalan, dengan segala yang bisa engkau nikmati. 就是你周游世界，或者你的娱乐能够你已经享受到的。 Maka orang-orang tanpa Tuhan akan berkata, sekalipun saya keliling dunia. 那些还没有信靠上帝的人，他说：虽然我周游了这个世界， Sekalipun saya punya banyak uang, 虽然我拥有很多的钱， tetapi sesungguhnya dahaga jiwaku tidak terpuaskan. 但是我们心灵的口渴不能够得到满足。 Itulah sebabnya Blaise Pascal pernah berkata bahwa di dalam hati manusia ada satu lubang yang dalam. 因为就这样 ，Blaise Pascal 告诉我们，在我们的心里有一个这个洞，很深的洞。 Dan tidak ada apapun dan siapapun yang bisa menutup lubang itu. 没有一个人能够塞住这个洞， selain daripada pribadi Tuhan itu sendiri. 除了上帝之外。 Sehingga saudara saya ingin berkata, gembala yang memberikan kepuasan adalah dengan dirinya sendiri. 就是说这个牧羊人能够叫我们满足，是为他自己。 Dan firman-Nya yang akan memuaskan dahaga jiwa kita. 他的道能够满足我们心灵的干渴。 Itulah sebabnya ketika kita memahami ayat yang kedua, membimbing aku ke padang yang berumput hijau. 就是我们读到第2节的时候，他使我躺落在青草地上。 Membimbing aku ke air yang tenang. 就是领我到可安歇的水边。 Tapi yang penting ada di ayat 3. 但是最重要的还是在第3节。 Saudara, betapa kita akan menginginkan segala kebutuhan makan kita terpenuhi. 我们多少时候盼望我们所应当的事物能得到供应， bahkan berkelimpahan. 甚至以丰富有余。 Tetapi saudara, di dalam ayat 3 itu Tuhan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 第3节告诉我们，上帝引导我走义路。 Bukan saya berjalan di jalan yang saya inginkan. 不是照着我所要走的路。 Bukan saya berjalan di dalam segala yang saya rasa itu bisa menyukakan hati saya. 不是我走的路让我能够感到很喜乐。 Atau saya mencari kepuasan-kepuasan yang saya rasa bisa memuaskan saya. 或者我们找一些的娱乐，让我们感到能够得到满足。 Tapi sangat berbeda sekali bahwa Tuhan akan menuntun aku di jalan yang benar. 就是跟这个上帝要引领我们走义路完全不一样。 Jalan yang benar bukan jalan yang saya pikirkan. 走这个义路不是我所想的。 Jalan yang benar bukan jalan yang saya dambakan. 这个走义路不是说我所渴慕的。 Tetapi jalan yang benar sesuai dengan nama Tuhan atau pribadi Tuhan itu sendiri. 但是走义路是照着上帝的名。 Itulah gembala yang akan memuaskan dahaga jiwamu. 就是这个牧人要满足我们的心灵的干渴。 Mungkin hari ini engkau merasa sangat tertekan. 可能在座的弟兄姐妹，你们感到现在受到很大的压力。 Oleh karena pandemi yang begitu berkepanjangan. 因为这个疫情肺炎太长的时间了。 Saudara merasa bahwa di dalam perekonomianmu sangat menurun. 你感觉到你的经济走下坡。 Bahkan mungkin engkau merasa tidak puas karena engkau terkungkung atau terkurung di rumah, tidak bisa jalan-jalan. 或者你感到你没有自由，天天在家里， Sehingga engkau merasa tidak puas. 你感到不满足。 Tetapi pandanglah kepada pribadi Tuhan. 但是你要看上帝自己， Nikmatilah firman-Nya. 你要享受他的话。 Kebenaran itulah yang seperti padang rumput hijau dan air yang tenang. 这就是说，青草地上跟
安歇的水边。 Sehingga engkau dapat mempunyai kepuasan bahkan ketenangan di tengah-tengah badai sekalipun. 你就感到很安静、很安全。虽然在外面许多的风浪、风波 Hari ini mungkin di tengah-tengah kesulitan hidup yang begitu menekan. 在这个时候，我们感到我们的生活是受到很大的压力。 Kita datang dan mempersalahkan Tuhan. 我们来到上帝的面前，我们错怪我们的上帝。 Tetapi di sini Daud membawa kita bahwa namanya atau pribadi Tuhan yang benar itu 但是这里大卫告诉我们，上帝的名， akan menuntun kita ke jalan yang benar. 他要引导我们走这个义路。 Dan di dalam kebenaran itulah dia akan memuaskan hidup saudara dan saya. 在他的真理，他要来满足你跟我。 Oleh karena itu, saat-saat engkau berada dalam tekanan hidup seperti yang dialami sekarang, 这个时候你感到你的生命受到很大的压力， bukan membuat engkau menjauhkan diri dari Tuhan, 不是叫你远离上帝， tapi justru engkau harus datang menghampiri dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. 但这反而你要更亲近你的上帝。 Karena disitulah engkau akan menikmati kepuasan. 在那个时候你就享受到这个满足。 Saudara-saudara, orang seringkali membaca Mazmur ini sampai di ayat 3. 多少时候人家读这个诗篇23篇，只是到第3节。 Tetapi maksud dalam ayat yang keempat itu seolah-olah suasana itu mengalami perubahan. 在第4节呢，这个情况好像不太改变了。 Di ayat 1 dan 2, saya tidak akan kekurangan karena Tuhan membaringkan saya di rumput yang hijau. 在第1、第2节就是我不至于缺乏，因为上帝把我躺落在青草地上， Lalu membimbing saya di air yang tenang. 就 Saudara. 是带领我走这个可安歇的水边。 Itu menjadikan gambaran yang penuh sukacita. 这个描写说我们充满着喜乐， Tetapi masuk di dalam ayat keempat. 但是进到第4节的时候， Dikatakan di sana sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, 虽然我行过死荫的幽谷， aku tidak takut bahaya, 我也不感到害怕， sebab engkau besertaku. 因为你与我同在， Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 你的杖、你的竿都在安慰我。 Saudara, sebagai gembala Tuhan tidak pernah menghindarkan kita daripada masalah hidup. 我们知道我们的牧者不是说我们能够过一帆风顺。 Bahkan saudara di dalam terjemahan yang lain itu berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, 虽然有别的翻译就是说我们行过这个危险的阴影里， atau dikatakan sekalipun aku berjalan di dalam bayang-bayang kematian, 就是我们经过这个死亡的阴影， dan pemazmur berkata, aku tidak takut. 我不感到惧怕。 Kenapa dia tidak takut, 为什 saudara? 么这个作者不感到惧怕呢？ Karena ada gembala yang memberi dia rasa aman. 因为有牧人叫他感到很安全。 Saudara, di dalam ayat yang keempat itu bukan saja ada sebuah perubahan suasana 在第4节不是这个情况已经改变了， dari yang menyenangkan kepada yang tidak menyenangkan. 就是我们从我们很有喜乐变成不喜乐。 Tetapi saudara boleh melihat pemazmur itu boleh dengan iman yang teguh berkata, aku tidak takut bahaya. 我们可以看到第4节，这个诗篇的作者他不感到 Kenapa dia tidak takut bahaya? 为什么他不感到这个不怕危险呢？ Karena ada Tuhan sebagai gembalanya 因为有上帝是他的牧者， yang memang tidak menghindarkan anak-anaknya luput dari permasalahan. 他不是说撇下让他儿女们没有发生什么意外， Yang tidak pernah meluputkan juga anak-anaknya dari persoalan-persoalan hidup. 就是在他们生命中完全没有什么问题。 Bahwa perjalanan hidup kita bukan saja berada di puncak gunung, tetapi kadangkala kita berada di lembah yang dalam. 虽然我们的生命不是常常在最高峰，也是有时在这个山谷里。 Inilah kenyataan hidup yang sedang dihadapi oleh pemazmur. 这是诗篇的作者所面对的。 Inilah kenyataan hidup yang juga dihadapi oleh saudara dan saya.
这样也是你跟我在遭遇到的。 Kita saat ini sedang berada dalam pergumulan yang berat. 我们这个时候遭遇到很大的这个威胁， Kita berada dalam situasi yang mungkin menakutkan. 我们可能进入到很惧怕当中， Keadaan yang kita hadapi sangat mengkhawatirkan. 我们进入到叫我们很担心。 Persoalannya adalah apakah kita bisa merasa aman di tengah situasi seperti ini? 问题就是说，在这样的情况之下，我们还能够感到很安全吗？ Tapi pemazmur mengungkapkan kepada kita, dia tidak takut. 但是诗篇的作者告诉我们，他不感到惧怕， Oleh karena sebagai gembala, dia membawa gada, dia membawa tongkat. 因为成为牧者，他有他的杖以及他的杆。 Gada itu satu bentuknya mungkin agak gendut tapi pendek. 他杖呢，这个杆呢，看起来很大，但是很矮小。 Kadang-kadang itu digambarkan ada duri-durinya. 描写作有这个刺， Itu dipakai ketika kalau ada ancaman binatang buas. 就是有凶猛的野兽来的时候， Gembala itu akan mengambil gadanya dan dia lempar kepada binatang buas itu. 这个牧羊人就要丢这个他的杆， Dan ada tongkat yang terus menuntun domba-domba. 有这个杖来引导他这个羊群。 Kadangkala ada domba yang nakal, 有多少时候有许多的很调皮的这个羊群， yang coba memisahkan diri dari kawanan domba yang 他 lain. 这个羊呢要离开离开自己跑。 Tongkat itu akan membalikan kembali kawanan domba itu supaya ada dalam satu kawanan. 这个杖要引导他，让他能够进入这个羊群里。 Bahkan seringkali kita dapatkan gambaran bahwa tongkat itu adalah bengkok di ujungnya. 就是说这个杖呢，它最后有这个比较弯了。 Itu adalah gambaran ketika domba itu nakal, dia terperosok, maka tongkat itu akan mengkaitnya, mengangkat dia kembali. 就是描写说，当这个羊跌入这个山洞里，这个能够用这个杖把它拉起来。 Dan gembala yang seperti ini membuat domba-domba merasa aman. 好像这样的牧者呢，让这个羊群感到很安全。 Domba-domba itu tidak takut bahaya. 这个羊群不会感到危险。 Dan saudara perhatikan di sini ada bukan saja perubahan suasana, 在这里不是单单情况不改变了， tapi ada perubahan kata ganti orang. 也是有换一个人。 Ketika di dalam ayat 2 dan 3 dia menyebut Tuhan dengan kata ganti orang yang ketiga. 就是说第二节，他把自己换给别的人， Yaitu ia. 就是他自己。 Tetapi di dalam ayat yang keempat, 在第四节呢， bukan lagi ia tetapi engkau. 不是他，乃是你， Itu menjadi kata ganti orang kedua. 代替第二者的人。 Kalau kita ngomong ia atau dia itu orang yang agak jauh. 我们说他好像对我们很远， Tetapi ketika kita ngomong engkau atau kamu, maka orang itu sedang bercakap-cakap dengan kita. 但是我们说你呢，好像你跟我在谈话当中。 Itulah sebabnya Daud mau mengungkapkan bahwa di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan yang berat, 就这样这个大卫说，在我们最困难的环境里面， seperti Ayub yang mengalami peristiwa yang begitu buruk dalam hidupnya. 好像约伯在他生命当中遭遇到很不愉快的事情。 Di dalam pergumulannya pada akhirnya dia berkata bahwa dulu dia hanya mengenal Tuhan dari kata orang. 约伯就说，过去好像他风闻听到别人这样讲， Tetapi dalam pergumulan yang berat dia berjumpa dengan pribadi Tuhan itu sendiri. 但是在他挣扎当中，他已经遇到了上帝自己。 Itulah sebabnya saudara ketika engkau hari ini berada di dalam lembah kekelaman, 就这样，你虽然行过死荫的幽谷， maka di dalam bayang-bayang kematian sekalipun, 就是你在死亡的阴影之下， sadarilah bahwa kehadiran dan penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. 你要觉悟到上帝的同在是真的实现了。
Dan kehadiran dan serta penyertaan Tuhan itu yang memberikan kepadamu rasa aman. 就是上帝的同在，让你感到很安全。 Hari ini mungkin engkau sedang isolasi mandiri di rumah. 可能这个时候你在家里自己隔离， Atau engkau sedang berada di rumah sakit dalam perawatan karena engkau terinfeksi 或 COVID-19. 者你在医院里疗养，因为你感染到这个新冠病毒， Atau engkau sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit yang lain. 或者这个时候你在医院里疗养有其他的病， Bahkan di tengah-tengah engkau merasa kesulitan ekonomi yang begitu mendekam dirimu. 或者在经济上你感到受到很大的压力。 Itulah bayang-bayang maut yang sedang ada dalam gambaran Mazmur ayat yang keempat ini. 就是好像在诗篇第4节告诉我这个死亡的阴影， Tetapi janganlah takut 但是你不要惧怕， karena Tuhan hadir menyertai engkau. 因为上帝与你同在， Dan itulah yang akan memberikan rasa aman kepadamu. 这叫我们感到很安全。 Bahkan yang menarik, saudara, dia mengakhiri Mazmurnya di dalam ayat yang ke-6. 最后他结束这个诗篇23篇是在第6节， Yang mengungkapkan kepada kita sebenarnya gembala yang menjamin masa depan. 就是好的牧者，他给我们有安全的这个前途。 Bukankah di tengah-tengah ekonomi yang terpuruk saat ini 就是当经济走下坡这个时代， membuat kita khawatir akan masa depan, 我们担心我们的前途， membuat kita berpikir bagaimana saya bisa menghidup meraih masa depanku di tengah-tengah ekonomi yang begini terpuruk. 我们怎么样能够走过我们的前途呢？在这个经济走下坡， Atau bahkan saudara bilang di tengah-tengah engkau dalam lembah yang begitu dalam, 在你的最深的山谷里， seolah hidupmu itu begitu gelap. 好像看起来你活在一个黑暗当中。 Bahkan ketika engkau juga berada di bayang-bayang kematian sekalipun, 虽然你好像面对着死荫的幽谷， sadarilah bahwa ada gembala, yaitu Tuhan yang menjamin masa depan. 就是说你要觉悟到，这个牧者能够保证你的前途。 Dan jaminan itu bukan didasarkan pada keadaan. 这个保证呢，不是说靠你的这个环境， Jaminan itu juga bukan didasarkan pada orang lain. 这个保证不是靠别人， Jaminan itu juga tidak didasarkan pada tenaga medis. 这个保证不是说靠着医学， Jaminan itu tidak didasarkan pada obat-obatan yang manjur sekalipun. 不是很好的药物， Juga tidak menjadi jaminan berapa banyak uang yang kau miliki. 不是说你拥有多少钱， Tetapi saudara perhatikan di sana dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku. 就是你这个慈爱要随着我， Jadi bukan didasarkan pada manusia, 不是靠着人， bukan didasarkan juga pada tenaga ahli, 不是靠着专才， bukan didasarkan pada keadaan sekeliling, 不是靠着我们四周围的环境， tapi didasarkan pada Allah yang tidak pernah berubah. 就是靠着我们永不改变的上帝。 Bagaimana kebajikan dan kemurahannya mengiringi aku. 就是借着他的恩惠慈爱随着我， Jadi ada kemurahan, ada kebijakan dari Tuhan yang terus mengejar kita anak-anaknya. 就是恩惠慈爱一直追寻着我们成为他的儿女。 Itulah yang saya katakan gembala yang menjamin masa depan. 就这样，我就说，这个牧羊人Masa 保 depan 守我们的 hidup 前 kita 途 yang ada di sini, yang hari ini. 就是保守我们今天 Masa depan hidup kita yang akan datang kalau Tuhan masih menambah usia kepada kita. 我们的前途。若是上帝还增添我们的寿命， Itulah sebabnya dia berkata bahwa Tuhanlah yang memberi rasa aman seumur hidup 就是他一生一世要给我们生命， dan bahkan sepanjang masa. 就是永永远远。 Bahwa dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 我也要就在耶和华的殿中，直到永远。 Di dalam imannya yang yakin akan Tuhan yang pelihara hidupnya. 在他的信心，他相信上帝是在保护着他， Dengan segala kebijakan dan kemurahannya akan memelihara hidupnya. 在做他的智慧，要来保护他。 Bahkan Tuhan yang baik itu pun satu hari kelak ketika anak-anaknya meninggalkan dunia ini. 就是好牧人，
当他的孩子有一天要离开这个世界， dia akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 他要住在耶和华的殿中，直到永远。 Saudara, jikalau kita dengan cermat membaca Mazmur 23 ini, 就是我们仔细的来读这个诗篇23篇， maka hanya ada 2 kali nama Tuhan disebut, 只有2次耶和华的名被提出来， yaitu pada ayat 1 dan ayat yang ke-6, 就是在第1节跟第6节 atau pada awal dan akhir maksud ini. 或者在起初跟结束的时候 Itu menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita yang sesungguhnya 这是描写我们真正的生命 harus dimulai dari Tuhan. 就我们起初开始的时候，我们要从上帝来开始， Dan tujuan akhirnya dari perjalanan hidup kita pun adalah Tuhan. 最终呢，我们结束我们的生命也是上帝。 Oh saudara, melalui Mazmur yang singkat ini, 亲爱的弟兄姐妹，借着这个短短的诗篇23篇， kita diberi satu lukisan yang sangat indah tentang relasi Tuhan dan anak-anaknya. 就是描写说我们上帝跟他的儿女的关系， Seperti seorang gembala yang baik, 就是好牧人， yang begitu memperhatikan domba-dombanya. 他很关心他的羊群。 Begitu juga relasi Tuhan dengan saudara dan saya 就是 sebagai anak-anaknya. 我们成为上帝儿女，我们与上帝的这个关系， Sebuah relasi yang sangat pribadi, 这是世人的关系， yang memberi kepuasan, rasa aman dan jaminan akan hidup di masa depan. 叫我们满足，也是保证我们的这个前途。 Saat ini kita mengenal Tuhan sebagai gembala lebih nyata daripada Daud. 这个时候我们认识上帝比大卫更认识。 Karena di zaman perjanjian baru, barulah Allah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. 因为在旧约，上帝道成肉身，借着耶稣基督。 Dan Yesus sendiri berkata, akulah gembala yang baik. 我是好牧人， Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 好牧人要为羊舍命。 Gembala yang baik adalah gembala yang rela mati demi melindungi domba-dombanya. 就是好牧人要为他的羊群来舍命。 Yesus adalah gembala yang baik 耶稣是我们的好牧者。 demi manusia yang berdosa. 这个我们看到，因为我们人都犯了罪， Demi domba-domba yang terhilang, Yesus rela mati. 有失去的羊群，我们的耶稣牺牲他自己来为我们死。 Penderitaan dan kematiannya adalah untuk menanggung dosa-dosa saudara dan saya. 他受苦，他受死，是为着我们的罪， Sehingga saudara dan saya yang percaya kepadanya terbebas dari hukuman Allah yang begitu mengerikan. 好让你跟我已经接受耶稣、相信他的，能够避免这个灾祸。 Melalui kebangkitan Yesus, maut lembah kekelaman yang mengerikan itu telah dimenangkan oleh Kristus. 接着他的耶稣的复活，得胜了这个死荫的幽谷。 Bahkan saudara Roh Kudus telah diberikan untuk tinggal di dalam diri kita. 甚至以圣灵，他可以住在我们的每个人的心上， Yang hadir menuntun kita setiap hari. 他来带领我们每天走的路， Yang menopang kita. 来托住我们， Menolong kita menjalani hari-hari hidup kita. 来帮助我们度过我们每一天。 Sehingga kita boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. 我们能够用心灵和诚实来敬拜我们的上帝。 Di dalam Kristus kita mengenal secara langsung bukti nyata kebaikan Tuhan. 在基督里，我们可以看出上帝的好处。 Kebaikan Tuhan sebagai gembala yang baik. 上帝的好处是一个好牧人， Gembala yang memuaskan dahaga jiwa kita. 来满足我们心灵上的口渴。 Gembala yang juga memberikan kepada kita kepuasan, 这个牧羊人能够叫我们感到满足， rasa aman dan menjamin masa depan hidup kita. 我们感到很安全，也保证我们的前途。 Maukah saudara terus menjalin relasi dengan pribadi Sang Gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus? 你要不要与我们这个好牧者有这个密切的关系吗？
Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. 巴不得上帝的话能够成为我们每个人的祝福。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. 我们真的要献上我们的感谢， Karena putramu Tuhan Yesus diutus bagi kami. 因为你独生的儿子来到这个世上， Bahkan yang mau menjadi gembala yang baik. 甚至也要成为好牧人， Yang menyerahkan nyawanya bagi kami domba gembalaannya. 就是来为我们舍命。 Sungguh kami bersyukur untuk kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. 我们更感谢主耶稣基督。 Biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong kami agar kami senantiasa menjalin relasi dengan Sang Gembala Agung yang baik itu. 巴不得借着耶稣基督，将我们与我们的这个好牧人有密切的关系， Supaya kehidupan kami boleh terpuaskan. 让我们生命当感到满足， Supaya di tengah-tengah badai sekalipun kami boleh tetap tenang. 在这个风波里面，我们感到很安全， Oleh karena kami merasa aman di dalam kehadiran dan penyertaan-Mu. 因为我们感到安全，就是有上帝与我们同在。 Kristus Yesus adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami. 耶稣基督是以马内利，是与我们同在。 Itulah yang bisa menghiburkan hati kami di tengah-tengah pergumulan kami yang berat. 在我们困难，在我们的挣扎当中，我能够安慰我们。 Jangan biarkan kami mencari rasa aman di dalam hal-hal yang lain. 我们不要求别人安全， Selain kami datang kepadamu, 除 ya 了我 Tuhan. 们来到你的面前。 Dan yang terutama, Engkaulah Tuhan yang menjamin masa depan kami. 就是上帝自己来保证我们的前途， Bukan masa depan di sini dan di saat ini, 不是现在的满足， tetapi juga masa depan yang akan datang. 就是我们我们将来的前途， Satu kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada kami. 就是上帝所应许我们的永生。 Berikanlah pertolongan kepada kami. 主啊，求你帮助我们 Supaya sungguh ya Tuhan, 让我们 Engkaulah yang menjadi gembala kami. 你成为我们的好牧人。 Terima kasih Bapa Surgawi. 谢谢你，上帝。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 我们将祷告靠主耶稣基督名求， Amin. 阿门。